kita akan berbicara berkenaan naratif pendidikan khas sempena pembukaan persekolahan 2023-2024 untuk kita membincangkan pengoperasian sesi persekolahan khususnya bagi murid berkeperluan pendidikan khas. Jadi bersama saya di studio pada pagi ini adalah Hajah Salmah Jopri yang merupakan pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Puan, mungkin untuk permulaannya bolehlah kita memberikan pencerahan kepada masyarakat di luar sana khususnya berkenaan dengan siapakah murid yang dikategorikan sebagai murid berkeperluan pendidikan khas MBPK ini Puan. Okey, terima kasih. Okey, saya ingin maklumkan di sini bahawa murid-murid berkeperluan pendidikan khas yang berada di bawah sistem Kementerian Pendidikan ialah murid-murid yang mempunyai ketidakupayaan penglihatan, pendengaran dan juga pertuturan 3 serta ketidakupayaan fizikal dan ketidakupayaan pelbagai serta masalah pembelajaran. Di mana kalau kita lihat juga masalah pembelajaran ini dia mempunyai kategori dia juga seperti kategori masalah pembelajaran spesifik seperti disleksia, disgrafia, diskalkulia. Kita juga ada murid seperti ADHD, Down syndrome dan juga autism dan sebagainya. Ada banyak kategori. Kalau saya nak sebut tak cukup pagi ni. Okey. Di mana sebenarnya Puan murid-murid berkeperluan pendidikan khas ini boleh mendapatkan pendidikan mereka? Mereka boleh mendapatkan meneruskan kelangsungan pendidikan mereka sama ada di sekolah pendidikan khas yang mana 100% murid-murid berkeperluan pendidikan khas atau di program pendidikan khas integrasi di mana ianya di sekolah arus perdana tetapi mempunyai kelas-kelas khusus untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ini dan juga atau kalau mereka dari segi kognitifnya sama atau setara dengan murid arus perdana mereka juga boleh mengikuti di program pendidikan inklusif di mana mereka ini akan belajar bersama-sama murid arus perdana di kelas arus perdana. Biasanya dalam kelas tu ada maksimum yang kita dalam peraturan panduan kita dalam 5 orang paling maksimum dalam satu kelas lah, supaya memudahkan untuk guru-guru ini mengurus dari segi keperluan khusus untuk mereka lah. Tapi kalau misalnya di program pendidikan integrasi itu memang mereka ada kurikulum yang sendiri memang khusus untuk mereka. Dan kalau di sekolah pendidikan khas ada yang ikut kurikulum sendiri juga KKSS MPK atau KSSRPK ataupun kurikulum arus perdana jugalah. Okey Puan, kita sedia maklum untuk para pelajar bagi arus perdana telah pun memulakan sesi persekolahan pada 20 Mac yang lalu. Jadi bagi murid berkeperluan pendidikan khas ini bilakah sesi persekolahan untuk dia sama saja. Murid berkeperluan pendidikan khas ini juga memulakan sesi persekolahan pada 20 Mac dan kita ingat pada minggu lepas seminggu mereka macam ada kalau kita panggil dulu ada proses ada program-program tertentu. Kalau dulu kita panggil orientasi tapi sekarang ada seminggu dan memulakan pembelajaran juga seterusnya pada minggu hadapan ini juga. Jadi bagi murid tapi bagi kita ada juga sekolah menengah pendidikan vocational dari segi yang mereka yang murid-murid yang telah ada dalam sistem tu memang dia masuk sama juga 20 Mac tetapi pengambilan baru kita akan mulakan pada 10 April lah. Sebab dia ada sistem tapisan tertentu untuk masuk ke tingkatan 4 lah tahun pertama. Okey, itu untuk pengambilan baharunya. Okey Puan, bagaimana untuk ibu bapa yang baru mengetahui ataupun mendapat tahu bahawa anak mereka disahkan sebagai orang kurang upaya. Jadi bagaimana prosedur untuk mereka mendaftar? Walaupun kita tahu dari segi sistem dia dah habis dah tamat kan. Tetapi sekiranya mereka ini disahkan bahawa mereka adalah mempunyai beberapa ketidakupayaan dan nak mengikuti sistem di bawah pendidikan khas. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa, dia boleh pergi kepada Jabatan Pendidikan atau PPD yang berdekatan untuk memaklumkan dan di sana ada sektor pendidikan khas yang akan membantu mereka untuk menchannelkan anak-anak ini kepada sekolah-sekolah yang berhampiran atau di bawah program yang mana. Jadi dia tak payah tunggu tahun depan. Dia jangan sebab kemasukan ke bawah murid-murid ini di bawah pendidikan khas dia serta-merta. Tetapi dia tak payah tunggu juga kad OKU. Once medical practitioner dan nyatakan bahawa dia mempunyai beberapa ketidakupayaan, dia bawa surat pengesahan itu datang ke sekolah untuk mendaftarkan murid ini dan dimasukkan bawah sistem pendidikan khas. Tapi kita galakkan untuk ada kad OKU itu kenapa? Sebab kalau ada kad OKU itu mereka mendapat kemudahan. Antara kemudahan yang mereka dapat ialah dapat allowance RM150 setiap bulan. Ada kelebihan. Kalau tak ada kad tu dia boleh belajar macam biasa, tetapi dia tak adalah kita bagi allowance tu sebab itu salah satu requisition dia lah untuk dapatkan
allowance tersebut. Okey Puan, bagaimana mungkin ada sedikit saranan kata-kata daripada pihak Puan sendiri untuk golongan ibu bapa di luar sana yang baru pertama kali mendaftarkan anak mereka sebagai murid berkeperluan pendidikan khas ini. Apa antara intervensi awal yang perlu mereka lakukan sebagai persiapan Puan? Okey, saya ingin maklumkan di sini juga ibu bapa kalau misalnya anak mereka memang telah dinyatakan bahawa dia mempunyai ketidakupayaan, dalam memberi, dia ada right untuk dapat the right education and proper education yang memang bersesuaian dengan dia, kerana dekat situ juga kita melalui beberapa proses yang ada laksanakan intervensi. Tujuan intervensi ini adalah bagi mengurangkan ketidakupayaan dia dan juga bagi membolehkan dia menyesuaikan diri dalam alam pembelajaran. Jadi sepertinya perkara-perkara yang kita biasanya perkara-perkara yang kita titik beratkan adalah seperti dari segi motor halus, motor kasar, dari segi sosialisasi, komunikasi. Jadi perkara-perkara ini memang ada. Sebab kita di peringkat kementerian kita mempunyai 13 pusat perkhidmatan pendidikan khas yang mana kita ada allied educators. Allied educators ini adalah kita ada audiologists, speech therapists, psychologists and then clinical psychologists. Kita ada juga ada lagi beberapa yang lain juga yang fisio. Jadi mereka ini akan membantu murid-murid berkeperluan pendidikan khas ini untuk dapat belajar dalam suasana yang selesa. Dan pada masa yang sama juga Kementerian Pendidikan juga kita mengambil kira beberapa aspek yang tertentu bagi mereka dapat right education, the quality education. Jadi macam kita guru-guru kita adalah guru-guru yang terlatih yang untuk pendidikan khas ini. Dan pada masa yang sama juga di sekolah kita memang kalau kita tengok dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia memang menekankan kepada kemudahan fizikal. Jadi kita tahu ada murid yang kurang upaya fizikal tadi macam saya sebut. Jadi dari segi mobility di dalam sekolah macam mana. So kita adakan memang kita pastikan ada kemudahan mesra OKU. Tapi buat masa ini kita khususkan pada 4 iaitu ramp, railing, tandas OKU dan juga tempat parking untuk OKU. Okey, Puan, itu antara kepentingan intervensi awal untuk murid berkeperluan pendidikan khas ini. Jadi mungkin kita boleh war-warkan juga kepada masyarakat apa lagi antara khidmat sokongan daripada pihak KPM untuk memperkasakan pelajar golongan kurang upaya ini. Okey, untuk makluman tuan-tuan, untuk makluman pada ibu bapa yang ada anak di luar sana. Jadi kita perlu pastikan bahawa mereka ini apabila telah tamat persekolahan mereka akan menjadi warga yang baik pada negara. Anak yang baik lagi cerdik sekarang kita tahu. Jadi kalau kita lihat perkembangan kurikulum itu memang meluas. Jadi kurikulum yang dibina antara contoh kita ada sijil kemahiran Malaysia. Sijil kemahiran Malaysia yang boleh diambil oleh murid-murid ini dan mereka akan didedahkan dengan kemahiran tertentu. Contoh dia, kalau misalnya di sekolah 4 sekolah menengah pendidikan vocational dia akan dapat kemahiran penuh. Dan kita juga mempunyai melaksanakan sijil kemahiran secara modular di sekolah-sekolah yang pendidikan khas integrasi yang mana mereka juga akan keluar dengan sijil dan mempunyai kemahiran dan sijil ini hidup sebenarnya boleh melengkapkan pada masa akan datang. Jadi mereka boleh ditempatkan pada alam pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran mereka. Dan pada masa yang sama kita juga tahu di bawah lembaga perperiksaan sekarang kita ada SASM, sijil alternatif pendidikan khas sekolah menengah untuk pendidikan khas ini. Yang mana sijil ini boleh digunakan oleh mereka apabila memohon kerja dengan majikan melihat sebab dalam sijil ini jelas tertera apakah dia punya kita nak cakap apa tu kelebihan dia, kekuatan dia dalam menghadapi sesuatu alam pekerjaan. So memang ibu bapa saya mengingatkan bahawa anak-anak ni dia ada right to education. Jadi dia mesti dapat proper education. Proper and quality education itu. Okey Puan, berkenaan pengoperasian sesi persekolahan 2023-2024 bagi murid berkeperluan pendidikan khas ini, di mana untuk ibu bapa boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan perkara ini Puan? Okey, untuk maklumat untuk 2023-2024 macam saya kata tadi dah selesai, murid pun dah masuk 2023-2024. Jadi kalau misalnya
dia dah tak ada. Jadi bila dia nak tahu, dia boleh pergi kepada Jabatan Pendidikan Negeri ataupun PPD, ataupun tengok kepada laman web kita, atau kalau susah juga boleh datang ke bahagian pendidikan di Putrajaya dan kita boleh dapatkan maklumat yang tersebut. Dan untuk maklumat juga pada tahun depan, ibu bapa jangan lupa untuk mendaftar anak-anak mereka sebab kita akan mula buka pada 1 Mei sehingga 30 Mei 2023 ini bagi kemasukan tahun 2023/2025 2024/2025. Baik, itu antara informasi penting yang ingin kami war-warkan kepada anda khususnya berkenaan pengoperasian sesi persekolahan 2023-2024 bagi murid berkeperluan pendidikan khas. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Hajah Salmah Jopri yang merupakan pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih Puan. Terima-sama juga sebab menjemput saya pada pagi ini dan berkongsi berkaitan dengan pendidikan khas. Alhamdulillah. Baik, seterusnya penonton, kami akan bawakan